Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Ammar bin Sazali. Raqam talib I wahid sab'ah salasah sifir isnani ثلاثة أربعة صفر في ملوية I 1730 2340. طيب اليوم سنبحث عن الموضوع فصل الأول وفصل الثالث. بنبدأ مقصود الإفتاء. طيب تعرف الإفتاء اسم مصدر بمعنى إفتاء جمع الفتوى. إفتاء في اللغة إبان. إفتاء في الاصطلاح هو إخبار بحكم الله تعالى عن دليل شرعي لمن سأله anhu fi amril nazil. Baik. Penjelasan yang boleh kita buat di sini iaitu pengertian iftar iaitu isim masdar yang membawa kepada kata afta yufti iftaan. Jamak dia futia ataupun fatwa. Baik. Pengertian iftar dari segi terminologinya ataupun definisi istilah yang membawa maksud iaitu memberikan keterangan hukum Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan dalil syar'i. Okey. Berdasarkan definisi tersebut dapat kita jelaskan dengan lebih terperinci iaitu mengeluarkan keterangan hukum Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan dalil syar'i iaitu Al-Quran wa As-Sunnah, maka memberikan fatwa tanpa didasari dalil Al-Quran dan Sunnah iaitu kalau mengeluarkan fatwa tanpa ada dasar dasar daripada Al-Quran wa Sunnah, ia bukan dinamakan sebagai iftar iaitu fatwa. Baik. Fatwa ini kita ambil daripada jawapan yang dikeluarkan oleh mufti. Okey, dikeluarkan oleh mufti hasil daripada perbincangan. Okey, pembincangan daripada jawatan kuasa fatwa, ahli majlis fatwa di negeri-negeri masing-masing. Okey. Seterusnya kita tengok fatwa dapat diberi keterangan hukum Allah Subhanahu Wa Taala sesuatu perkara yang baru. Maka dari segi keterangan tersebut hukum itu sudah pasti. Contohnya kalau kita tengok dari segi wajibnya solat, zakat, maka ia dikategorikan sebagai fatwa. Okey. Seterusnya kita tengok okey, sebelum tu kita tengok pula orang yang memberikan fatwa iaitu mufti adalah orang yang mempunyai kebolehan untuk berijtihad iaitu mujtahid sebagaimana kita kenali iaitu imam mazhab empat mazhab imam tersebut. Okey. Seterusnya kita tengok hukum iftar wal manzilatahu wal hajat ilaiha, iaitu hukum
Dan cara untuk keluarkan fatwa, untuk kita tengok dari segi asal usulnya, penurunan fatwa tersebut serta penelitian fatwa dalam kalangan masyarakat. Okey, kat situ kita boleh tengok iaitu syarat wujudnya fatwa. Okey, syarat wujudnya fatwa. Okey. Kita tengok yang pertama iaitu awal an yaku mufti aliman bil hukum. Baik. Kat situ kita tengok iaitu syarat nak keluarkan fatwa itu kita berdasarkan kepada mufti dan juga ulama. Okey, kerana kat situ kita boleh tengok penjelasan dia iaitu mereka merupakan orang yang lebih rajih. Okey, orang yang lebih rajih untuk mengeluarkan fatwa disebabkan mereka ini merupakan alim ulama yang dipilih untuk mengetahui sebagai ketua agama dalam sesebuah negeri tersebut, dan fatwa tersebut dikeluarkan oleh majlis ahli-ahli majlis fatwa yang kita tengok kat situ iaitu mengeluarkan fatwa tersebut berdasarkan perbincangan dan penelitian yang sangat teliti untuk mengeluarkan sesuatu fatwa. Okey. And then asal ni yang keduanya kita tengok wujudnya fatwa tersebut apabila berlakunya masalah. Okey, berlakunya masalah itu yang timbul kita boleh tengok jika ia contohnya tidak dibolehkan untuk memberi jawapan ijtihad secara zanni. Okey, kerana kita kalau kat situ dia penjelasannya dia cakap kerana ijtihad secara zanni ni hanya dibenarkan pada situasi yang darurat. Okey. So dekat situ untuk penjelasan bagi syarat yang pertama dan yang kedua. Jadi itu saja daripada poin yang saya ambil. InsyaAllah saya akan jemput sahabat saya untuk meneruskan perbincangan berdasarkan tajuk ini. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amir Rahman Abdul Razak, nombor metrik I20104574. Dan pada hari ini saya akan menyambung pembentangan sahabat saya pada syarat yang ketiga, iaitu asyartus salis alla yakhafu al-mufti ghailatal fataya fa in khafa min tarattubi syarrin akthar min al-imsaku anha lianna al-mufsidah la yasihu an tuzalu bi mufsidatin a'zamu minha. Maksudnya apa? Mufti tak boleh takut dengan adanya kesan sampingan ataupun kesan buruk yang akan dihadapi oleh masyarakat kalau dia keluarkan suatu fatwa tu. Kalau seorang mufti tu dia rasa risau untuk mengeluarkan fatwa, dia rasa macam was-was, dia rasa macam bila dia rasa takut untuk keluarkan fatwa ataupun dia membuat jangkaan, kalau dia keluarkan fatwa tersebut, maka masalah tu akan jadi lebih besar lagi. Maka dia kena tahan daripada mengeluarkan fatwa tersebut. Sebab kalau dia keluarkan juga, masalah yang dah buruk, dah sedia ada buruk, dah menjadi masalah yang boleh dikatakan berat, bila dia keluarkan lagi, dia takut akan menjadi lagi berat. Seperti yang diberikan contoh oleh penulis, dia kata
Nabi sendiri tinggalkan untuk membina semula Kaabah yang dibina oleh Nabi Ibrahim, yang dulunya dikatakan berbentuk separuh bulat. Tapi Nabi tak ada pun keluarkan fatwa, tak ada pun suruh para sahabat untuk hancurkan balik Kaabah, dan buat balik macam mana waktu zaman Nabi Ibrahim, macam mana Nabi Ibrahim buat dulu. Sebab apa? Sebab Nabi tahu ahli Mekah pada waktu tu diorang baru je kena Islam. So Nabi takut diorang akan mempelekehkan Islam. Sebab yelah, diorang baru kena Islam. Lepas tu takkanlah Nabi nak suruh diorang hancurkan Kaabah pula. Sedangkan diorang tahu Kaabah tu sebagai kiblat bagi umat Islam. So takkanlah Nabi nak suruh tiba-tiba panggil sahabat-sahabat semua, keluarkan fatwa kata nak pecahkan balik Kaabah yang dah sedia ada tu. Lepas tu buat macam mana waktu Nabi Ibrahim dulu. Sebab Nabi takut, Nabi tahan benda tu. Nabi boleh nak buat, tapi Nabi fikir Nabi kena tahan daripada benda tu jadi, supaya tak menjadi, supaya takut kalau macam ahli Mekah ni dia lari daripada Islam. Baik, diteruskan dengan syarat yang keempat, iaitu alla ya'lamu minas sarahatil lafzi awil qara'inil hal. Okey, kalau mufti ni ada orang tanya dia pasal fatwa, dia walaupun orang tu tanya macam mana, apa fatwa ni, apa hukum tu, apa hukum ni, dia tak boleh nak bagi terus. Sebab fatwa ni adalah amanah dia, tanggungjawab dia. Kalau orang salah gunakan fatwa tu untuk kesenangan, maka dia akan tanggung lah. Sebab tak semua orang yang bertanya ni, mustafti ni, tak semua orang yang bertanya pasal fatwa dekat mufti ni, dia nak tahu sangat maksud, dia nak tahu sangat apa hukum ni, apa fatwa ni, fatwa tu. Kadang-kadang ada dia nak tahu fatwa tu untuk kegunaan diri dia, untuk dia menjadikan hujah untuk diri dia, untuk supaya boleh melakukan perkara-perkara yang batil, perkara-perkara yang tak baik, perkara-perkara mungkar, perkara-perkara yang Allah haramkan ke atas kita. Dengan cara macam mana? Cara dia tukar fatwa tu dia olah fatwa tu balik, dan dia jadikan hujah bagi diri dia, supaya dia boleh melakukan kemungkaran kepada Allah. Sebagai contoh, yang Ibn Taymiyah menyebut, idza kana al-mustafti minal munafiqin wal kuffar lam yajibil ifta idza kana yaqsudu mawafiqatuhu alal hawa. Apa maksud dia? Kata Ibn Taymiyah, jika seseorang yang bertanya itu, mustafti itu, adalah daripada kalangan orang yang munafik ataupun kafir, tak wajib ke atas diri dia, tak wajib ke atas kita, tak wajib nak bagi fatwa kat dia. Mufti tak wajib bagi fatwa kat dia. Sebab apa? Sebab dia gunakan fatwa tu untuk
Sebab dia guna fatwa tu untuk kesenangan hidup dia, untuk dia menjadikan hujah bagi dia supaya dia boleh melakukan kemungkaran kepada Allah SWT. Wallahu a'lam bishawab. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Arifuddin bin Muhammad Azli. Nombor metrik I181026191. So saya akan teruskan dengan subtopik yang seterusnya, iaitu Al-Intisabu lil Fatayat, yang bermaksud maksud pembinaan fatwa ataupun pembentukan fatwa. Hadza alladhi qaddamnahu huwa hukmu ifta' al-mustafti 'anil masail. Amma al-intisabu lil fatayat fa hukmuhu annahu fardu kifayah kaghairuhu min al-wazaif ad-diniyati zatil naf'il 'am wa ta'ayyan 'ala alamul intisab laha in lam yaqamu biha ghairihi min al-ahlaini laha. Bahawa inilah keputusan fatwa mengenai ataupun tentang suatu ni masalah. Amal intisab, ada pun tentang pembentukan fatwa, pembinaan fatwa itu, ketentuannya adalah sebagai satu kewajipan yang cukup sebagai ataupun seperti fungsi keagamaan lainnya untuk kepentingan manusia ataupun kepentingan umum. Dan dunia ataupun kehidupan harus dibangunkannya jika tidak ada orang lain yang memenuhi syarat yang dapat melakukannya. Wa zakara as-Suyuti fi ashbah wal nazair atau aksar wa huwa dawbit hasan ailan yashukku allan nas ilzamuhum bil asfar al ba'idat iza ma'arradu ma'rifati ahkam dinahum. Imam As-Suyuti ada menyebutkan dalam kitab Asy-Syabas dan An-Nazairin, ataupun yang lebih besar ataupun lebih, dan itu adalah merupakan suatu kawalan yang baik, ataupun pembinaan fatwa ini adalah satu kontrol yang baik. Dan janganlah sampai sulit ataupun sukar bagi orang untuk mewajibkan mereka untuk meneliti dengan lebih jauh ataupun pergi dengan lebih jauh jika mereka ataupun manusia ingin mengetahui aturan agama mereka. Jadi pembinaan fatwa ini penting untuk mengawal kehidupan dengan lebih baik. Jadi tak perlulah untuk menyukarkan orang lain, untuk menyukarkan mereka untuk mencari jawapan dengan lebih tak perlu pergi dengan lebih jauh jika mereka ingin mengetahui aturan agama mereka. So tubuhnya fatwa ini, maka senang untuk manusia mengetahui aturan agama mereka dengan lebih tepat melalui ulama-ulama yang telah tetapkan. Okay, seterusnya, haza ma zakarahul ulama fi hukmil intisabi lil ifta'i illa anni udifu huna annahu yata'ayyan intisabu laha fil maudi akhar wa huwa ay yakmuruhu bizalika walil alladhi talzamu ta'atihi bisyar'an yakuna al-ma'mur ahlan lil fita wa zalika wadih wallahu alam. Maksudnya ialah itulah yang disebutkan oleh para ulama tentang hukum pembinaan fatwa, kecuali yang penulis tambahkan di sini ataupun yang dituliskan di sini harus didirikan di tempat lain, iaitu memerintahkan dia untuk melakukan itu oleh pemerintah yang wajib mematuhinya dengan syarat bahawa yang diperintahkan memenuhi syarat untuk fatwa. Dan ini jelas wallahu alam.
Saya rasa setakat itu saja daripada saya. Saya akan teruskan dengan pembentangan oleh rakan saya yang seterusnya. Wallahualam. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sajudin bin Muhammad Hisham, nombor metrik I173024006, akan membentangkan slide kita yang seterusnya, iaitu berkenaan dengan manzilatul ifta wa khataruhu, iaitu penurunan fatwa dan risikonya. Okey, next slide. Baiklah, hazal bahsu inda tafriqu bainal qada wal fatya an kulna 'anil imam al-Qarafi tashbih al-fan bitarjaman 'anillah tabaraka wa ta'ala. Baiklah, apa yang dikatakan sini adalah penerangan ataupun bab kali ini adalah membezakan antara kehakiman tafriq bainal qada, iaitu fiqh qada berkenaan kehakiman, dan fatwa, iaitu fiqh fatwa lah, yang mana diterangkan oleh Imam Al-Qarafi, iaitu pakar penterjemah kalam-kalam Allah ni, memberitahu bahawa wa hadha tashbih musibu ila hadd ba'id fa in amal al-mutarjim nuqila ma'ani kalamu min lannatu ila al-ukhra liman la yafhamuhu bi lughatihi asliyatuhu. Yang mana penterjemah ini adalah, tugasnya adalah menyampaikan makna ucapan dari satu bahasa ke bahasa yang lain untuk mereka yang tak memahami bahasa asal makna daripada kalam-kalam Allah ni. Yang seterusnya, وكذلك المفتي يعبر عن المراد الله تعالى كما قيمه من نصوص التي جعله الله أدلة عليه لمن لا يستطيع فهم هو ذلك أنه وإن كان دبره. Okey, apa yang dimasukkan ke sini adalah, begitu juga mufti yang ianya menyatakan apa yang Allah mahukan, seperti mana dia mengkaji daripada kalam-kalam Allah yang menjadi bukti datangnya daripada Allah. Dan mufti ni akan menyampaikan kepada mereka yang mana mereka yang bagi mereka yang tak tahu kebenaran dia, mufti akan sampaikan kepada mereka. Seterusnya, wal Quran muyassir liman arada an ya'rifu minha muradullah ta'ala wa kadzalika sunnatun nubuwiyyah asy-syarifah illa an zalika mutalibu ma'rifatul lughatin allati nazala biha al-Quran wa ma'rifatu ulumuha wa ma'rifatun nasakh wa mansukh wal khas wal 'am wal mukhassasah wal sima munfasilatun minha allati takhfa 'ala ghairi ulil 'ilmi wa nahwa zalik. Baiklah, yang poin ketiga kita adalah dia beritahu bahawa Al-Quran adalah bimbingan bagi mereka yang ingin mengenali Allah atau yang ingin mengetahui apa yang diingini oleh Allah, serta apa yang diamalkan, iaitu sunnah-sunnah para nabi. Dan kecuali memerlukan pengetahuan tentang bahasa Al-Quran yang diturunkan, tentang ilmu yang diturunkan kepada di dalam Al-Quran, dan pengetahuan tentang nasakh mansukh yang am dan has, dan perkara-perkara yang tersembunyi yang tak diketahui oleh ahli ilmu dan seumpamanya. Okey, sambungan. Wazalika kulluhu yahtaju ila waqtu wa darbatan la yatayassiran an askal ahad fayabqi aksarun nas bihajati ila alim mu'ahal allazi yuwaddihu lamma yuridu Allah fi syu'in mu'amalatuhum min Allah wa mu'amalatuhum ba'duhum li ba'din. Yang bermaksud untuk menerangkan kata-kata Allah ataupun apa yang dikehendaki dan tak dikehendaki oleh Allah memerlukan banyak masa dan latihan. Dan wafaya buka aksar nas, sebahagian besar daripada mereka memerlukan seseorang yang berilmu, alim, supaya membantu untuk menjelaskan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah dalam perlakuan mereka manusia dengan Allah, dan perlakuan antara manusia sesama manusia. Itu yang pertama. Yang seterusnya, ghayra anni ara an Ibn al-Qayyim kana asaru tawfiqan min al-Qarafi hinama abara anil mufti bi muwaqqi'u 'an Allah ta'ala faqad nazala mufti min Allah
wallahu misal a'la fi samawati wal ard wa manzilati wazir minal malki. Dan maksud di sini adalah penulis kitab ni dia berpendapat bahawa Ibnu Al-Qayyim lebih berilmu, lebih tinggi tahap dia berbanding Al-Qurafi, yang mana dia mengatakan bahawa mufti ni adalah seseorang yang dipilih oleh Allah, yang ditandih oleh Allah untuk dijadikan sebagai mufti. Dan itu bermaksud Allah melantik seseorang itu, Allah melantik seseorang itu jadi mufti, dan level dia adalah sama seperti menteri yang datang daripada raja. Maksud saya menteri yang berkhidmat untuk raja. إذ يفود إليه ملك توقيع في الرفع المرفوعة إليه ضمن الحدود التي عينها الملك، وهذا المعنى موجود في المفتي، فإن عمله لا يقتصر على مجرد نقل معاني النصوص، وإنما يتجاوز ذلك إلى نظر في حال مستفتي وسورة نازلة فيوقع عليها الحكم عند التحقيق مناطه فيها كما سيأتي في الفصل الثاني من هذا البحث. وهذا بالإضافة إلى أنه يجتهد أحيانا في استنباطه، وبذلك يكون شرعا من هذا الوجه كما أوضح الشاطبي في موافقه. Jadi maksudnya, sebagai raja ilahi mulku, sebagai raja mengizinkan untuk membenarkan sesuatu benda yang diserahkan kepadanya mengikut had yang ditetapkan untuk seseorang raja itu. Jadi seorang mufti pun ada had atau batas yang tersendiri, yang mana dia hanya menyampaikan, dia tidak hanya menyampaikan makna teks, tetapi ianya melihat kepada apa gambaran yang akan berlaku, gambaran malapetaka sekiranya salah menyampaikan sesuatu makna, dan sehingga itu dia akan sehingga dia mampu untuk buat keputusan yang yang benar, yang tidak membawa kemudaratan kepada orang sekeliling dia. Dan hal ini akan diterangkan lebih lanjut dalam bab kedua pada fasal kita berkenaan dengan fi ifta' ni. Untuk slide kita yang terakhir ni, wa aidan an-nabi sallallahu alaihi wasallam kana muqtada risalatu qa'iman bihazihi wazifatu asharifah li'annaha naw'an min al-bayan allazi huwa wazifatu ar-rasul, kama qala Allah وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. فالمفتي إذن خليفة النبي في مناسب الإفتاء، وكذلك كان كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم كبار مفتين بعده، بل كان ذلك بإضافة إلى تعليم والجهاد أعظم أعمالهم، ولم يزل ذلك دأب الصالحين الذي أوتوا العلم والإيمان. وقد فسر أولي الأمر في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم. صدق الله العظيم. بأولي العلم لأنهم إنما يوقعون على العباد أحكام الله، وذلك حيث تكون فتواهم صائبا، ومن أجل ذلك كانت طاعتهم في الصواب هي في حقيقة طاعة الله رب العالمين. Dan Nabi juga memberitahu bahawa seorang Nabi juga fatwa, menghasilkan atau menurunkan fatwa itu adalah salah satu tugas seorang Nabi ataupun seorang Rasul, seperti mana yang dikatakan oleh yang disebut dalam Al-Quran yang bermakna, dan kami telah menurunkan kepada kamu zikir untuk menunjukkan
Mazikir yang dimaksudkan ialah peringatan untuk menunjukkan kepada orang-orang apa yang berlaku kepada mereka dan mungkin mereka akan berfikir. Oleh itu, mufti adalah pengganti kepada Nabi dalam kedudukan fatwa. Ingat, mufti ni hanya pengganti kepada Nabi untuk dalam kedudukan fatwa lah, untuk menghasilkan fatwa. Dan untuk seorang mufti perlulah seorang yang berpendidikan dan berilmu, dan juga seorang yang beramal soleh dan orang kata yang beriman kepada Allah dan para nabi. Dan ini beritahu juga kat sini yang sebenarnya tugas seorang mufti ni adalah satu tugas yang sangat besar, sangat mulia, kerana ianya dikira sebagai jihad, kerana mereka berusaha untuk menghasilkan satu fatwa yang mana untuk menjaga kemaslahatan sesama manusia dan manusia sesama penciptanya. Dan di situlah menunjukkan ketaatan mereka yang sebenar-benarnya. Okey, itu je daripada saya. Sekian, kita sambung kepada presenter seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Masyirah binti Mahusin, I201045662. Okey, saya ambil bahagian Hajatul Mujtami' Al-Islami ila Al-Ifta', penerimaan fatwa dalam masyarakat. Qaddimat fi awal hadzal fasli an al-muftin yakinuna hujjatullahu ala khalquhu bayanu akamuhu lahum. Mufti membuktikan hujjah Allah sebagai bukti. Maksudnya dia akan merujuk Al-Quran. Wa in umurun nas iza jarat ala syari'atullahu fi zalika tahsilu kullu khair hum fi umuri ma'asyahum wa mu'adahum. Wa fi zalika tamkinu li rahmatillahi ta'ala min antahillu bihim. Setiap perkara manusia lakukan mengikut syariat Allah menghasilkan kebaikan. Dalam semua perkara tu Allah akan menolong manusia untuk mengikut syariat Allah. Qala Allah Ta'ala wa ma arsalnaka ila rahmatillahi lil alamin, yang bermaksud dan tiadalah kami mengutuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat untuk sekalian alam. Wa fi ma'rifatuhum liwujud latifu fi ahkamullahu ta'ala ziyadah lahum fil iman wa tamkin lahum fit taqwa wa tawsi' lima daraqahum fi ma'rifatillahi wa hikmatuhu wa adalah wa ra'afatuhu bil alamin. Bila kita ikut semua hukum Allah, Allah akan menambahkan keimanan, menambahkan ketakwaan, meluaskan pengetahuan dalam hukum Allah, dan Allah memberi petunjuk kepada kita. Wa zalika kulluhu yu'di ila intishar Islam wa tawsi' rahmatuhu. Semua ni akan membangkitkan Islam yang meluas, iaitu dia akan menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Okey. Seterusnya, walau an mujtami'an musliman in adamu fihi al-qasimun bil ifta'. Masyarakat Islam di mana tiada para penyebar tentang hukum Allah. Walau an mujtami'an musliman an madamu fihi al-qaimun bil ifta'. Kesan jika tiada orang tahu tentang hukum Allah. Bihaitsu la yujad linnas min ya'lamu minhu hukmullah fi ibadatihim wa muamalatihim wa sa'iru syu'unahum li'addi zalika ila tazidul jabalu bisyariat wa takhbatun nas fi dinihim khabtu ashwa. Tiada orang yang tahu tentang hukum Allah dalam urusan ibadah, urusan muamalat dan semua urusan-urusan lain, menyebabkan manusia tak tahu hukum Allah. Sebab tu kena ada manusia yang mengetahui tentang hukum Allah. Maksudnya kena belajar. La yaqalu in bi amkanahum al-itla'u ala ahkam ila lahu bitilawah kitabah wa qira'atus sunnah Rasulullah wa ruju' ila kitabum mustahdin
لأننا نقول من كان منهم قادرا على الوصول إلى حكمه إلى له من أدلته مؤهلة لذلك فهو المجتهد ولا كلام لنا فيه وإنما كلامنا في غيره من أمة الناس من لا يوجد الوقت للرجوع إلى العدالة أو يوجد وقت ولكنه غير قادر على التلاوة والقراءة أو هو قادر ولكنه لم يحصل تلك الترابة والمرض والمعرفة التي تيسر له الوصول إلى المريء وإذا كان لا تصور الاستغناء عن طبابة والأطباء والمستشاكسي. Okey. Maksudnya mereka yang dapat membaca Al-Quran, dapat merujuk sunnah, ia akan menjadi petunjuk kepada mereka. Dan orang yang mengeluarkan fatwa itu dipanggil mujtahid. Semua ilmu itu mampu membantu manusia. Contohnya dalam bidang kedoktoran ke gitu. Okey, seterusnya bi'ada'u an-nas yamkanuhum an-nazar fi kitab at-tib wa aqaz ma yazamahu minha fakazalik huna lanaqulu in bi'imkanu istiqna an-nas an muftin fahum min allazi mahyuni bi kitab ila lahu mawati wa basiruna nur ila lahu ahli sunnah. Dengan harapan manusia boleh melihat pada buku kedoktoran dan ambil ilmu mengenai ubat. Dekat sini dia nak cakap dalam bidang kedoktoran perlukan mufti. Dan dilihat cahaya dia adalah ahli sunni. Wa ba'iduna sama' ila min la yasma'un wal aqalu liman la yamkiluna wa yaftahuna al-qulub litaqbil anwar alma. Dijauhkan orang yang mendengar dan orang yang tak dengar dari orang yang tidak mendengar, orang yang berakal, sesiapa pun yang dibukakan hati untuk cahaya Allah, orang yang iaitu orang yang mengikut syariat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ismi Muhammad Nur Diyaudin Akmal bin Hasbullah, I19304251. Saya atakallam anil faslul sani hakikatul amalul mufti wa majalat al-fitya. Maksudnya kat sini hakikat tugas seorang mufti dan tempat di mana seorang mufti tu untuk mengeluarkan hukum ataupun berfatwa. Al-awwal hakikatul amal al-mufti. Hakikat tugas seorang mufti. Al-ifta' huwa amaliyah al-ikhbar bihukmullah ta'ala wa zalika ala naw'aini. Maksudnya kat situ al-ifta' ni adalah tugas seorang mufti untuk memberitahu hukum Allah SWT dan terbahagi kepada dua. Naw'ul awal, naw' mujarrad anil ijtihad. Naw' yang mana seorang mufti ni tidak perlu berijtihad dan perlu melihat pada ijtihad yang lain, maksudnya ijtihad yang telah dikeluarkan oleh ulama sebelum ni. Wa naw' usani naw' ma'ahu ijtihad. Naw' yang mana hukum ni belum diijtihad lagi. Mufti ni kena keluarkan ijtihad baru. An-naw'ul awal wa huwa ma yakunu ikhbaran khalisan bi anna yus'alul mufti amman la yatatallabu syai'an adan mujarrad al-ikhbar wa mansus alaihi aw mujma' alaihi. Maksudnya kat sini dekat nauk yang pertama ni seorang mufti perlu memberitahu hukum yang ada di dalam kitab dengan jelas. Bi anna yus'alul mufti, dan apabila seorang mufti ditanya tentang suatu hukum, mufti tersebut perlulah memberitahu kepada
orang yang bertanya lah, maksudnya orang yang penyoal tu hukum tersebut dengan jelas dan nusus mansus alaih, iaitu Al-Quran dan Sunnah, au mujma' alaih, ataupun ijtima' ulama yang pernah berlaku sebelum ni. Wa na'usani ma yakunu ma'ahu ijtihad. Maksudnya kat sini hukum yang belum diijtihad lagi. Wal ijtihad al-mufti ala darbaini. Ada dua cara untuk dalam na'usani ni. Fadarbul awal wa huwa min tahqiqul manat. Saya tak faham sangat maksud tahqiqul manat ni. Bi adna takunu ahkamu syar'iyyah mujarradah ma'lumah min nusus Qur'aniyah wa nabawiyyah wa ijma'. Maksudnya kat sini apabila seorang mufti ni macam mana cakap, ahkamu syar'iyyah, ayakuna ahkamu syar'iyyah, ahkam atau hukum syar'iyyah yang jelas, yang daripadanya adalah nas-nas Al-Quran, nas-nas sunnah dengan ijma'. Maksudnya dekat sini hukum-hukum ni dah ada dekat Al-Quran, dah ada dekat hadis dan ada dekat ijma'. Contohnya kitab turas. Dekat kitab turas kan sekarang banyak masalah. Maka apabila seorang mufti ni ditanya, dia perlulah memilih sesuatu hukum berdasarkan keadaan yang bersesuaian dengan penyoal tadi. Wa darbusani ayakuna hukmu syar'i mujarrad allazi yahtaju ila zikruhu fi jawabi ghairil ma'lumi ladayal mujtahid. Maksudnya kat sini hukum syar'i yang perlu dijawab oleh seorang mufti, yang mana hukum itu belum diketahui ataupun belum diijtihad lagi. Fayahtaju ila ijtihad fi istikhrajuhu min saraih al-adillatu au dilalatuha mukhtalifah au qiyas alaiha. Maksudnya kat sini seorang mufti tu perlu berijtihad dengan ijtihad yang baru dengan menggunakan dalil-dalil dan qiyas yang ada. Wa farqu baina hadza darb wallazi qabluhu an hadza darbu laysa nazar fihi min haisu khusus as-sa'il wa mas'alatuhu walakinna min haisu umumul hukum. Maksudnya dekat sini beza antara satu darbul awal dengan darbul sani ni. Darbul sani ni apabila seorang mufti ni perlu mengeluarkan satu hukum, tidak boleh ataupun tidak dilihat pada orang yang bertanya sahaja. Maksudnya bila orang tu datang tanya dia tak boleh fokus pada orang tu saja. Dia kena melihat pada segi umum dengan keadaan tempat tu lah. Summa in istikhraj al-mujtahid hukum wa tabaqa ala waqi'ah mas'ul an ijtima' darban. Maksudnya bila berlakunya kedua-dua ni masalah ni, kedua-dua langkah ni akan terjadinya kedua-dua darban ni. Macam tu lah yang saya faham. So wala budda an yakhbaru al-mujtahid al-mustafti bima tahsilu indahu min hukmu tilka waqi'ah al-mas'ul an la li yujad al-ifta'. Maksudnya kat sini maka seorang mufti ni mesti memberi tahu
sesuatu hukum tu apabila dia ditanya dan lepas dia cari tu dia kena bagi tahu. Kalau dia tak bagi tahu tu dikira macam benda tu tak jadi al-ifta. Dia tak akan keluar jadi ifta. Dia kena bagi tahu dekat orang baru dia benda tu boleh jadi ifta. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Azma binti Abdul Hamid dan saya akan menerangkan tentang bidang kuasa ifta. So, yang pertama, inna al-ifta yakun fi al-ahkam al-i'tiqadiyah wa fi al-ahkam al-usuliyah wa fi al-ahkam al-fara'iyah at-taklifiyah wal-wad'iyah. Yang mana ifta berada dalam ketetapan doktrin, dalam keputusan fundamentalis dan dalam ketentuan subsidian wajib dan kedudukan. Dan perkara ini termasuk di dalam semua yang diharuskan oleh tuan hamba atau subjek dari tuan hamba kepada hamba. Dan yang kedua, wasawa fi dhalik al-mansus alaih wa ghairiya wa hadha bi khilaf al-ijtihad fa innahu la yakun illa fi al-furu' az-zaniyah mimma la nasfih. Dan sama ada itu ditetapkan atau sebaliknya. Ini bertentangan dengan ijtihad kerana hanya terdapat pada cabang-cabang anggapan dari apa yang tidak ditetapkan di dalamnya. Terusnya, wa bi khilaf al-qada' fa innahu la yakun illa fi al-wajib wal haram wal mubah khassatan dun al-mustahibi wal makruh lianna al-qada' ilzam wa laysa fi al-mustahibi wal makruh ilzam. Yang mana berbeza dengan kehakiman hanya dalam tugas yang terlarang dan yang dibenarkan, terutama tanpa yang diinginkan dan yang tidak disukai, kerana kehakiman itu wajib dan yang diinginkan dan yang disukai tidak wajib. Lepas tu, wa yakun al-qada' fi al-mubah kala hukum bil ibaha al-'ad al-muhayya idza zal ihya'uha. Dan badan kehakiman diizinkan seperti keputusan bahawa tanah yang diproses diperbolehkan jika tidak dihidupkan kembali. Terusnya ialah wa amma al-ahkam ila al-i'tiqadiyah fa hiya usuluddin wa lamma kana al-amr fiha sa'ban wal khata' fiha mubdi'an aw mukfira fi anbaghi al-iqtisad fi al-ifta' fiha. Yang mana mengenai ketetapan doktrin, perkara ini adalah asas-asas hutang dan kerana masalahnya sulit dan kesalahan di dalamnya boleh dipercaya atau tidak dipercaya, maka perlu untuk memperhitungkan fatwa-fatwa yang berkaitan dengannya. Dan perkara ini harus berdasarkan pada peraturan umum dan perinciannya dihindari kecuali dalam teks yang tidak menyenangkan. Okay, yang seterusnya, wala yufti fi al-mutasyabihat bil yamur al-mustaftiyah bil aiman al-jamal fiha. Dan dia tidak mengeluarkan fatwa mengenai persamaan tetapi memerintahkan penanya untuk mempercayai ayat-ayat yang berada di dalamnya. Dan yang seterusnya ialah waqad al-istisna al-Ghazali min zalik akhwala mu'ayyahat minha. Yang mana Al-Ghazali mengecualikan kes-kes tertentu seperti yang berikut. Yang mana yang pertama ialah rajul hasan al-i'tiqad waqi'at la syubha yarja an yabra minha bil ikhbaraha bil haq fiha bil dalil al-kalami dun ghairah. Yang mana seseorang yang berkeyakinan baik memiliki kecurigaan bahawa dia berharap dapat membebaskannya dengan memberitahunya tentang hal itu dengan bukti lisan sahaja. Dan yang kedua, rajul kamil al-maqal, iaitu rasikh al-qadam fi ad-din thabit al-aiman, yuridu an yahsul dhalik al-alim lidawi bi madha al-syubhat aw yafham bi khusum al-haq al-mubtadi'at fayajuz ijabah soali at-tafsili bil dalil idza alaihi at-tashubas. Yang mana seseorang yang berwawasan, yang kedua tu seseorang yang berwawasan lengkap, tegas dalam beragama dan teguh dalam iman, dan dia ingin pengetahuan itu terjadi untuk menyembuhkan orang yang curiga atau untuk memahami dengannya penentang kebenaran yang awal sehingga diizinkan untuk menjawab soalan yang terperinci dengan bukti-bukti yang ada. So itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.